Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting, cukup relevan sebenarnya dengan situasi semasa, dan kita ada dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita hari ini di program Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah ampungan harga ayam. Ini sudah pastilah satu isu yang sedang mendapat perhatian dari rakyat Malaysia, pengguna khususnya, dan sudah pastilah mereka juga mengharapkan sesuatu yang cukup menarik daripada langkah yang telah pun diambil oleh kerajaan untuk menamatkan kawalan harga siling ayam dan sekaligus mengapungkan harga ayam, dan apa kesan dan juga impak kepada pengguna selepas ini. Jadi ini isu yang akan kita sentuh. Baik, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Izinkan saya memperkenalkan tetamu yang pernah bersama dengan kita, tetamu yang cukup popular sebenarnya. Selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin, iaitu pengarah urusan di Maidin Mohamad Holdings Berhad. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat tu ya? Harga yang turun sihat. Saya suka sebenarnya melihat dalam TikTok aksi Datuk sendirilah mempromosikan harga ayam di pusat ataupun di Maidin, dipanggil Pasar Raya Maidin. Menarik tu sebenarnya. Terima kasih. Kesan dia macam mana tu? Sambutan. Hebat Dalam satu hari dah lebih kurang 600,000. Wow. Dia punya dah viral. Dalam Twitter pun dah dekat 1 juta dah. Itulah. Saya pun nak segar juga. Tapi itulah orang kata sekarang ni cara marketing modernnya. Dia pakai social media. Lebih berkesan daripada kita duduk kat bernama. Betul-betul. Saya setuju. Okey, kita ada seorang lagi tetamu yang mungkin pertama kali sebenarnya bersama kami di program Ruang Bicara ini. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Encik Samirul Arif Osman yang merupakan perunding kanan di Global Asia Consulting. Jadi Samirul, apa khabar? Terima kasih Datuk. Sebenarnya saya pernah ditubu-duga untuk sesi bahasa Inggeris sebelum COVID oleh Mikael Raj. Saya tak ingat nama program tu. Tapi The Nation kot. US China setengah jam lah. Saya dengan dia saja pasal US China trade war dengan kesan dia. Okey, kita dah bercakap tentang macam saya katakanlah isu yang sedang dibincangkan, mendapat perhatian daripada pengguna khususnya, daripada rakyat Malaysia secara amnya. Dan kalau anda juga yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ini secara langsung, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa, seperti biasalah, kami menyediakan dua talian kepada anda di 03 2604 0155 dan satu lagi talian seperti biasalah di 03 2694 0155. Baik, kita mulakan dulu dengan yang berbahagia Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin. Barangkali ialah apabila perkara ini dilaksanakan oleh kerajaan, ampungan harga ayam itu sendiri, apa reaksi daripada Datuk, dan apakah Datuk melihat bahawa ianya akan memberi impak ataupun kesan yang positif terutamanya daripada harga ayam itu sendiri? Tok. Terima kasih. Terima kasihlah. Dia macam ni. Sebetulnya private sector, kita peruncit, pembekal, semua ni memang dah banyak kali minta dengan kerajaan untuk apungkan harga, dan lagi satu, tak payah bagi subsidi dan ikut market forces. Tetapi kerajaan dah 22 bulan pegang harga price control atas ayam, atas telur, minyak masak, adalah banyak barang yang ada subsidi, direct subsidi, indirect subsidi. Dan kerajaan menunggu sebab kita sedia maklum. Yang Perdana Menteri kita bagi tahu baru ni, kerajaan dah belanja 3.8 bilion ringgit untuk ayam dan telur saja. Satu, orang kata banyak sangat, 38 bilion. Dan kita pun tahu bila kita ada subsidi begini, banyak tirisan. Tirisannya bukan kata dia pergi kat luar negara, bukan cerita macam tu saja. Tetapi tirisan ni ialah kita nak fokus pada orang B40 contohnya, untuk nak memastikan mereka mampu beli telur, makan ayam contohnya. Tetapi yang T20, yang M40 pun makan ayam yang sama, makan telur yang sama. So tirisan tu banyak. Jadi ini satu sebetulnya inisiatif yang memang bagus. Kalau boleh
hapuskan semua subsidi lah. Minyak masak pun boleh, petrol pun boleh. Tapi saya sedia faham kerajaan mengambil step by step. Sebab kita tahu ya, sebelum ni kerajaan cadangan yang kita dengar dulu tu akan diapungkan tu ayam dan telur. Telur. Tetapi bila dibuat pengumuman, kita diberitahu ayam saja. Saya rasa boleh jadi sebabnya kerajaan nak tengok macam mana reaksi rakyat, macam mana reaksi peniaga-peniaga, mereka mengambil kesempatan atau tidak. Dan saya betul-betul takut sebelum ni. Bila dengan apungkan, takut bukan apa. Kita orang meniaga, kita beli jual untung 20 sen, 40 sen. Tetapi sebab harga ayam pada awal Oktober, bila dah diwawarkan harga ayam akan diapungkan, harga ayam meningkat. Dia RM8.10 kos saya, dah jadi RM8.80 pula kos. Dan harga di pasar, memang kita ni kena jual harga, orang kata price control RM9.40. Tetapi diwawarkan di pasar malam, semua orang dah jual RM10.5, RM11. Ada yang jual RM12, ada yang jual RM10, lepas tu dia charge pula untuk potong ayam semua. So memang meningkat. Dan saya pun kata, Allahu Akbar, kalau diapungkan harga, kalau sekarang dah 88, kalau pembekal kita mengambil kesempatan, harga ni akan meningkat sampai 10 dengan RM11. Tetapi kalau saya boleh cerita panjang sikit, jadi kita faham apa yang terjadi pada masa ni. Tetapi pada 22 hari bulan Oktober, saya rasa KSU daripada MOF, KSU daripada KPDN dan KSU daripada MOA, tiga-tiga KSU dengan pegawai-pegawai memanggil pembekal ayam, peternak, dan mereka nak dapat pandangan. Dan saya rasa bukan saja pandangan, mereka diberi amaran. Pembekal tu, pasal saya ada kat sana sebab saya co-chair pemuda. Bukan saya ada kat sana sebab saya Maidin, tapi pasal saya co-chair pemuda. Kita represent the private sector dengan kerajaan untuk mentengok macam mana, dan of course apa akan jadi kepada rakyat kita. So saya ada. Dan in no uncertain words, KSU, tiga-tiga KSU memberitahu kepada pembekal, you wanted price control removal, you wanted subsidies to be removed sebab you kata free market is better for the country. So kita setuju. Dan kita akan apungkan. Tetapi don't you underestimate and play with us. Kalau you nanti harga ayam jadi RM10, RM11, we will not be very forgiving. Tapi apakah berkemungkinan harga sebegitu akan berlaku sebenarnya? Pada masa tu saya pun takut. Saya kata, cakap, tapi kita sedia maklum pembekal ni 4-5 orang aja yang besar. Yang kita kata the so-called the cartel. So kita pun takut. Tetapi saya rasa because tiga-tiga KSU dengan pegawai mereka very steadfast. Kita takut apa? Kita berniaga. Kalau harga melambung, kerajaan masuk balik, price control, no subsidi. Mati kita. Dan banyak masalah. Dan tapi apa terjadi lepas mereka diberi amaran? Dan lagi satu, saya rasa the timing was perfect. Sebab harga ayam di Thailand pun turun. There was an excess capacity kat Thailand. Saya rasa kerajaan dah buat dia punya study lah. Saya rasa pegawai-pegawai kita, civil service kita ni memang handal. Dia bukan duduk tak tahu. Maybe dia tak nak cakap. Tapi mereka dah tahu market forces, harga di Thailand harga berapa sekarang. Jadi kalau kat sini naik harga, kita boleh bawa masuk ayam. Saya pun tahu harga ayam kat Thailand berapa. Saya pun memang bawa masuk. Kita dah tahu. Jadi masa sekarang ni harga, kalau sini naik harga Thailand tak naik lagi. Untuk satu bulan ni, dan kita boleh bawa untuk kita kata balance strategy. Jadi harga tak akan naik sampai RM10, RM11 lah. I think this was the thinking and the plan. Syukur Alhamdulillah. 2 hari sebelum, kita dah rasa harga berapa akan jadi, dan kita Maidin ni as a forerunner, kita
orang kata set the benchmark. Daripada orang tunggu 1 hari bulan, kita kata sebelum kita dah bagi tahu TikTok tu, sekarang ada orang juta-juta tengok, dia kata we set the benchmark. Kita akan jual, Mydin akan jual pada RM7.90. So bila kita dah set the benchmark, orang itu terfikir nak jual 9, nak jual 10, tak beranilah. Sebab betul. Dah TikTok macam tu, semua orang tahu, orang kata Mydin boleh jual, kenapa awak jual mahal? Kan? So bila kita dah jual 79, kawan-kawan saya hypermarket lain, memanglah kita very kompetitif. Ada yang jual 77, ada juga jual 74, tak apa. The purpose is kita nak benefit to the rakyat. Betul. We have our own customers, loyal customer. Dia akan datang kat Mydin. Ada yang buat untuk 2 hari saja, ada tak potong ayam, adalah mekanisme marketing strategi mereka. Untuk kita tak terhad. Berapa pun boleh beli, harga 79, kita potong, nak potong 8, potong 4. Okey, menarik. Okey, cuba kita dengar juga pandangan daripada Encik Samirul Arif Osman. Mungkin dari aspek ekonomi itu sendiri selaku penganalisis ekonomi, apakah anda melihat langkah ini merupakan satu langkah yang positif yang dilakukan oleh kerajaan, tetapi mungkin akan ada kesan-kesan sampingan yang akan berlaku apabila pungan harga ayam ini dilaksanakan? Sejak daripada April 2021, kerajaan dah belanja 3.9 bilion untuk subsidi ayam. Jadi subsidi ni sebenarnya ada 2 jenis. Subsidi kepada pengeluar dan juga subsidi kepada pengguna. Dalam kes ini subsidi kepada pengeluar. Tapi sebelum saya cerita lebih panjang, saya nak terangkan sikit. Datuk ni ialah ahli perniagaan. Dia menjalankan perniagaan yang hebat dan boleh buat untung dan boleh bayar gaji. Saya ni penganalisis. Penganalisis ni dia ambil data dan dia cuba buat model dan dia cuba faham apa yang berlaku. Itulah beza saya dengan Datuk. Saya tak boleh buat bisnes. Saya cuma nak explain ni. Penganalisa ni dia ambil data daripada Jabatan Perangkaan dan sebagainya, data daripada lapangan, dan kita cuba construct model dan kita cuba terangkan apa yang berlaku. Adalah teknik-teknik dia. Dan juga menggunakan model ni kita boleh tengoklah kalau subsidi ditarik balik, apa yang kita jangka akan berlaku atau tidak akan berlaku. Misal kata kalau kita tarik balik subsidi, apa kita panggil forward transmission, apa tu cost tu akan diberi ke hadapan. Mungkin ada second atau third round. Macam contoh, kalau subsidi minyak ditarik balik, contoh mungkin jadi harga pengangkutan naik, jadi benda lain akan naik. Jadi kita cuba tengok berapa besar kesan dan sebagainya lah. Itu satu beza saya dengan Datuk ni lah. Tapi kesan yang you jangkakan apabila pungan harga ayam ini dilaksanakan? Saya belum boleh buat apa-apa kenyataan lagi pada masa ni. Kemudian saya nak sentuh juga Madani ni, sebab saya rasa penting juga Madani. Dia macam ni, di Europe dahulu, dia di universiti, dia ajar filosofi. Semua orang nak good life, termasuk ahli komunis. Kemudian dia ajar politics, kemudian dia ajar economics. Itulah dia PPE. Jadi berbalik kepada Madani ni, kalau Adam Smith pun sebelum dia buat Wealth, dia cakap theory of moral sentiments. Jadi itu bagi dia penting. Dan sebenarnya Adam Smith ni dia menggunakan hasil karya Ibn Khaldun. Ada 2 bukti. Adam Smith cerita pasal tukang buat jarum, dan memang Ibn Khaldun ada cerita pasal division of labour. Dan Ibn Khaldun kata untuk negara kekayaan tu bergantung kepada kerja, dan Adam Smith pun cakap bukan pada emas, bukan pada perak, tapi pada pekerja. Itulah dia kerangka seorang penganalisis. Saya cuma nak cerita sikit. Jadi itu mukadimah saya sebelum menjawab. Jadi balik pada persoalan Datuk sama ada apa tu, saya belum pasti lagi. Tapi nampaknya begitulah, kalau orang dah naikkan maka ada kesan berantai-rantai lah. Dan ini ialah subsidi kepada pengeluar. Kita juga boleh ubah ni bagi subsidi pada pengguna. Tapi saya cerita lepas ni. Bagi Datuk cerita. Okey tu, sesuatu yang penting dan menarik. Tadi pun Datuk sentuhlah bahawa Datuk membawa bekalan ayam itu daripada Thailand khususnya lah, kerana harga di Thailand pada satu masa ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan di dalam negara kita sendiri. Tapi apakah Datuk melihat bahawa ianya mencukupi sebenarnya untuk memenuhi permintaan pengguna di negara kita ini, terutamanya daripada pasar Mydin sendiri, Dok? Sebetulnya pada masa ni memang lebih pada mencukupi. Dan sebetulnya masa sekarang ni there's a glut.
lebih ayam daripada orang nak membeli. Sebab itulah harga ayam ni turun. Saya beritahu tadi, harga seminggu sebelum ampungan harga tu dah meningkat 89. Saya rasa semua orang duk fikir-fikir harga akan diampunkan, peternak semua dah banyak lebihkan ayam, ingat nak buat keuntungan yang lebih. But demand and supply. Pasal ayam ni kalau dia on the thing, kalau dia dah berjalan tu, kita tak boleh berhentikan. Kalau ayam tu besar sangat, nanti orang tak beli pula, ayam tua pula kan. So sekarang dah banyak sangat ayam. So bila ayam tu banyak sangat, harga akan turun. You see, sebetulnya 2 minggu dulu harga ayam tu live bird lah. Kita bermula dengan of course anak ayam. Anak ayam, lepas tu kita kata live bird. So semua ni bermula pada harga anak ayam. Lepas tu bila live bird tu sebetulnya sebelum disembelih, sebelum processing. So harga live bird pada 2-3 minggu ni dia sebetulnya RM6, RM6.5. So kalau kita ambil harga live bird ni, katalah kita ambil RM6 lah, senang nak kira. Kalau RM6, kalau kita kata satu ayam tu 2 kilo, senang nak kira. Kalau 6 kali 2, 12. Itu ada kali RM12. Lepas tu untuk broiler, untuk membersihkan dan sembelih lah, nak proses semua tu, dia memang ambil lebih kurang RM2.5. Tu 6 kali 2, 12. 12 kali 2.5 dah RM14.5. Lepas tu transport lagi RM1. RM1 lah pasal kena hantar barang, hantar sini. So RM14.5 dan RM15.5. Lingkungan sebetulnya on cost semua ni dia sebetulnya RM16. RM16 maknanya RM16 2 kilo, 1 kilo RM8. Itu harga sebenar. Harga sebenar RM8. So kalau dia RM8, kalau Maidin dapat RM8, contohnya Maidin jual RM84. Kalau dia pergi kat pasar kita sedia maklum, pasar kecil, pasar basah, dia banyak dia punya tangan. Kita direct daripada broiler, beli trailer. So kos kita kata 8. Boleh ada kos mereka tu 8, 8.5. Lepas tu dia ambil keuntungan RM1, dia boleh jual pada harga RM9.40 lah. Itu harga orang kata stabil. Tetapi minggu dulu ni, 3-4 hari ni, anak ayam bukan saja live chicken, harga live chicken tu, ayam hidup, jatuh pada RM5.5 sampai RM5.20. So, bila dia turun 70 sen, kita kena kira balik lah. Kira balik kan, harga ayam tu turun daripada 8 tu jadi 7. Sampai sekarang semalam kos dah jadi 7.5. So bila kos dah 7.5, kita Maidin ambil untung 50 sen. Kita jual 7.99. Orang lain kos dia mereka boleh jadi 8.5. So mereka jual, pasal tu ramai kita tengok hari ni, bila saya tengok di bernama tadi pun, ramai yang menjual pada harga lama, iaitu RM9.40. Walaupun sebetulnya boleh jadi mereka boleh jual pada RM8.90, pada RM9. Sebab mereka membeli 100 ekor, 200 ekor. Kalau mereka untung RM1 sekilo, tak terlebih lah. Dia orang berniaga kecil. Kalau jual sehari 100 ekor, baru dapat RM100-200 aja kan. I think it's okay. Tapi apa yang kita takut? Pasal banyak surplus chicken ni kat Thailand pada masa sekarang. Dan bila saya menelpon kawan-kawan saya kat Thailand, apa anggapan mereka? Saya rasa kita nak tahu ni, syukur Alhamdulillah sekarang harga ni okey. Maidin jual 79, ada orang jual ada orang jual 689, syukur Alhamdulillah. So harga tu stabil, semua kata tak apa, selagi harga tu bawah RM9.40, tak ada orang nak marah. Tapi kalau harga dah boleh turun, janganlah marah kalau harga naik sikit. Kita tak boleh, rakyat Malaysia atau kita semua ni semua sama. Murah tak cakap senyap. Terima kasih pun tak dengar orang kata. Murah ya. Naik 50 sen. Jadi kalau kita cakap, katalah bulan ni kita dapat harga RM7.90. Dah murah tu. Lepas tu bulan depan maybe naik jadi 84. Jadi kalau di pasar sekarang 94. Boleh jadi bulan 12 ni akan jadi RM10. Tapi tak apa. It's still okay. It's okay. Pasal dia RM10, 94. Kita dah dapat RM8 lebih kan. Dia stabil lah. Because ayam ni we have to look at global. Ini bukan salah kerajaan. Kerajaan has nothing to do. Dia bukan kerajaan, tak boleh ayam kan. Jadi nothing to do kerajaan. So dan anggapan kita pada minggu ni memang tak ada masalah lah. Harga ayam dah stable. Minggu depan macam mana? Allahuakbar. Bulan depan lagi kita bulan tak depan tahu. macam mana? Allahuakbar. Tapi untuk bulan 11 ni saya rasa
kalau naik tak naik pun naik 50 sen sajalah. Okey. Bulan 12 I don't have the crystal ball, kita boleh berdoa je sebab pembekal kat Malaysia ni tak ramai. I think this is the problem. Okey, kita akan sambung lagi Datuk dan juga Samirul, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika saja. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang sedang bersama kami di program Ruang Bicara ini, gunakanlah kesempatan ini sebenarnya. Ini kesempatan yang cukup baik kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang menjadi perbincangan rakyat Malaysia ketika ini tentang apungan harga ayam ini. Jadi saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda. 0326040155 dan 0326940155. Kita rehat dulu. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Baiklah, kembali semula ke program Ruang Bicara ini. Apungan harga ayam menjadi topik yang menjadi perbincangan kita hari ini. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Wira, Dr. Haji Amir Ali Maidin dan juga Saudara Samirul Arif Osman. Baik, Samirul, sesuatu yang penting dan menarik jugalah. Nanti pun kita nak dapatkan pandangan daripada Datuk Wira, Haji Amir sendiri. Ini berkaitan dengan bila apungan harga ayam ini dilaksanakan oleh kerajaan. Ada yang mengatakan bahawa mungkin ianya akan memberi satu dimensi yang menarik sebenarnya, terutamanya kepada pengeluar-pengeluar, peladang-peladang ayam itu sendiri. Apakah in terms of competition di kalangan peniaga-peniaga juga akan berlaku sebenarnya. Masing-masing akan ingin sebenarnya untuk meletakkan harga-harga tertentu. Kalau Maidin letak murah, mereka mereka nak letak lebih murah lagi dan sebagainya. Jadi apakah ini akan menjadi lebih terbuka sebenarnya? Tidak dapat dinafikan dalam jangka masa pendek akan berlaku suatu titik keseimbangan harga. Tapi saya percaya kuasa pasaran tu akan selesaikan apakah harga yang munasabah untuk ayam ni. Balik kepada tadi saya nak cerita subsidi tu, ada dua, subsidi kepada pengeluar yang kita tarik balik ini, subsidi kepada pengeluar. Dan kenapa terjadi since April 21 ini, tak silap saya, ekoran perang di Ukraine dan sebagainya, maka bahan makanan ayam itu naik dan gangguan daripada situ, maka itulah bermulanya subsidi kepada pengeluar. Ada satu lagi subsidi, kalau kita potong subsidi kepada pengeluar, kita boleh bagi subsidi kepada pengguna. Jadi subsidi kepada pengguna tu apa dia? Jadi untuk B40 tu kita boleh bagi cash handout, sumbangan tunai rahmah contohlah kan. Dan kita bagi hanya kepada warga negara yang layak saja. Dan kemudian M40 kita boleh bagi potongan cukai.
itu ialah contoh subsidi kepada pengguna. Jadi maksud dia warga asing tak dapat ataupun mereka yang tidak layak untuk dapat tak dapat. Jadi ini yang tadi kepada pengeluar itu kita panggil subsidi pukal. Dan kepada pengguna ni kita panggil subsidi bersasar ataupun targeted subsidi. Dan ini memang ada dalam naratif ekonomi madani. Dan itulah sebab dia nak bangunkan padu pengkalan data utama dan sebagainya supaya tidak ada kekeliruan, overlap dan sebagainya. Saya nak cerita sikit pada madani ni. Jadi itulah idea di sebalik madani ni, bukan setakat kita membangun secara fizikal tetapi juga ada dimensi lain. Dan ini yang berkait dia tadi, filosofi, politics, economics. Inilah asal usul cerita madani. Macam saya cakap tadi, Adam Smith sebelum dia buat the theory of wealth of nations, dia ada tu the theory of moral sentiments. Jadi kita lupa. Kita sekarang tengok angka saja, the bottom line. Itu saya punya ulasan ringkas lah. Okey. Kita difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Halo. Assalamualaikum Tuan Sekretari dan dua ahli panel. Ya. Waalaikumsalam. Ini saya Ridwan ingin bertanya satu soalan. Tadi kita punya tajuk apa apungan harga ayam. Tadi saya cuba pergi kedai makan. Saya tanya dia, adakah harga ayam naik sebab apa? Saya tengok apa apungan harga ayam. Tapi apabila saya makan, saya beli, saya tanya apa harga ayam ni, dia kata apa harga ayam macam biasa juga. Tapi saya tengok apa harga ayam tu dia kira saya punya satu pinggan, saya makan ayam, sayur. Dia kata kenapa mahal sangat? Dia kata ayam walaupun apungan sama juga. Jadi saya kira lebih lah. Saya makan lebih kurang RM10. Belum ni saya makan RM7 saya. Jadi seolah-olah apungan harga ayam ni dengan harga tu harga sama ya. Jadi macam mana apungan harga ayam ke dengan harga subsidi sama ya. Jadi yang menjadi pertahanannya adalah rakyat. Ni patutnya dikaji balik ya. Sebab apa kalau kita letak ni kalau peniaga untung, yang rakyat rugi ni kita seolah-olah apungan harga ayam ke subsidi dia untung kepada peniaga-peniaga. Jadi hal ini patut dikaji balik dan minta ahli panel ulas. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih banyak-banyak. Apa ni Ridwan dari Pulau Pinang, menarik tu. Isu yang dibagikan. Harga ayam diapungkan pada 1 hari bulan. Ya, hari ini. Hari ini baru. Ayam yang dia ada tu takut dia beli yang malam. Harga belum diapungkan. Tetapi sebetulnya biasanya restoran mereka akan memegang harga. Mereka tak tukar harga hari-hari. Jadi nak kata harga ayam dulu RM9.40. Satu pinggan nasi itu RM10 juga. Hari ini harga ayam RM7.9. Dia RM10 juga. Dia menukar. Bila kalau kata ayam tu ada pada satu harga yang tinggi untuk lama. Kalau kata dah bulan dah 2 bulan, harga tu dah katalah daripada 9 dah jadi 12, dia kata dah tak larat dah. Atau daripada 9 turun 6, dia kata dia kena adjust. Sebabnya kalau dia tak turunkan harga, kedai mamak yang lain akan turunkan harga. So there is a competition there. Untuk kita peruncit pun ada competition. Kalau saya kata tak apalah, kos saya murah, saya nak jual 94. Bukan saya tak boleh jual, tapi pelanggan saya nanti tak mari dekat Maidin. Dia kata sebelah tu kenapa dia jual RM8 pula. So there is competition everywhere. Sebetulnya kat Malaysia ni is an open environment. Itu kata free economy. Kita bagi siapa-siapa dan kita kena jadi pengguna bijak. Kalau kita makan restoran tu harga berapa, harga ni harga berapa. Senang-senang kalau orang lain mahal, pergi kat Maidin ambil menu ramah. Ayam potong 8 juga baru RM5. Harga ayam naik ke, harga beras naik, menu ramah kita tak naik. Itu janji Maidin pada rakyat Malaysia. So ada juga peniaga yang lain, bukan saja Maidin, yang ada juga menu ramah. So kadang-kadang kita tengoklah, ada orang yang jual murah, menu ramah memang tak untung. Memang tak untung, tetapi itu satu kita kata kita bagi balik pada rakyat. Kita ambil untung kat tempat lain. Saya nak tanya satu persoalan juga bersama dengan Datuk Wira. Berlandaskan pada pengalaman Datuk sendirilah. Apakah akan, dulu pun kita sebut tentang peranan yang dimainkan oleh kartel yang dikatakan banyak mengeksploitasi sebenarnya harga barangan di negara kita, terutamanya seperti ayam, telur dan sebagainya. Jadi apakah perkara yang sama akan berlaku di mana golongan yang disebut sebagai kartel ini akan mengambil ataupun memanipulasikan situasi yang sedia ada ini ke arah
untuk meletakkan harga ayam ini kepada tahap yang mungkin tinggi di masa-masa yang mendatang ini? Sebetulnya kat Malaysia kartel ni dah lama wujud. Dulu kementerian mereka menafikan. Tetapi pada masa sekarang, lepas NYCC pun dah buat investigation, Cik Iskandar kita, mereka pun tahu kartel tu memang wujud. Dan saya boleh bagi tahu kartel tu memang wujud. Sebab saya dapat harga ayam daripada 5 orang. Bila saya nak beli ayam tu, harga ayam akan datang pada saya, contohnya pada hari Khamis, untuk menentukan harga berapa saya nak beli dan dengan siapa nak beli. Tapi peliknya dia 5-6 orang saya minta harga. Harga yang bagi tu semua beza 5 sen 10 sen saja. Macam mana harga sama kan? Macam kalau kita nak pergi kat pasar, Maidin jual harga lain, A lain, B lain, jauh beza. Macam saya kata tadi, saya jual ayam 7.90 sen. Ada orang jual 8.89. Ada juga kawan kita yang jual 6.5. Jauh bezanya. Tapi kartel ni, dia semua ni bila naik, turun. Sebab dia 4-5 orang aja. Okay? Dan kita dah tengok dalam pasaran. Macam saya kata tadi, sebetulnya kalau live bird, ayam hidup, turun harga kena turun kan? Atau kita bermula dengan anak ayam. Anak ayam, day old chick, DOC kita panggil. Dia RM2.5. Kita dah tengok juga, day old chick ni 2.5, dia naik 3.5, tapi harga ayam sebetulnya turun pula. Walaupun dah tunggu 45 hari contohnya. So, defies logic. Kalau berani defies logic, maknanya adalah satu grup yang manipulasi. Unfortunately kat Malaysia, grup tu memang wujud. Dan kita tak boleh menafikan. Dan saya rasa kerajaan mesti kena membuat sesuatu untuk orang kata break their back, break the cartel. Not easy, sebab kat Malaysia sebetulnya pengeluaran ayam kita bukan sedikit. Kita dekat dengan Thailand tau. Kita duk tengok Thailand duk ekspor ayam, population Thailand pun banyak. Tapi keluaran kita dengan Thailand tak lagi tau. Mereka, contoh Thailand, boleh production mereka 1.8 million ton. Metric ton, 1.8 million metric ton. Kat Malaysia 1.6 million metric ton. Tapi populasi Thailand banyak, berapa banyak mereka mengeksport. So kita pun banyak pengeluaran kita dan banyak kita mengeksport. Tapi secara ikhlas saya tanya Datuk, berkemungkinan tak berlaku di mana pengeluar ayam ini, terutamanya yang besar, mungkin akan mengurangkan pengeluaran ayam mereka dalam usaha untuk memaksa supaya market memang harga mereka akan buat. Mereka akan buat. Di mana kita harap kerajaan akan tegas dan bagi tahu whatever happen, there is a ceiling price. It's not price control. Yeah, it's a ceiling price. It's a ceiling price. Selagi macam sekarang kita kata, sekarang dulu price control 94. Untuk saya, the ceiling price should be RM10.5 contohnya. Kerajaan kena bagi tahu selagi harga tu jangan lebih pada RM10.5, turun seberapa ke RM7, pasal kerajaan pun kan tak nak juga harga turun sampai RM5 pula. Sebab nanti macam mana peternak kita nak hidup, macam mana industri ayam kita. It's a very big industry. So kita tak boleh kata kita nak ayam RM5. Kita kena win-win situation, a balance. The balance tu sebetulnya harga ayam kena RM7 lebih, tapi jangan naik daripada RM10.5. So kalau dia punya range macam tu, saya rasa kerajaan kena bagi free flow to the industry, manage those prices according to cost factor lah. Lagi satu peperangan wujud esok, Allahuakbar, kita tak tahu. Betul. Kita kena tengok lah. Tapi kita kat Malaysia kurang bersyukur sebetulnya. Bila kita tengok TV, kita tengok orang kawan-kawan kita yang Muslim kat Gaza, macam mana. Kita duduk fikir nak makan ayam, dia nak minum air pun tak cukup air. So kadang-kadang kita pun kena bersyukur jugalah. Okey. Baik, sebelum tu saya ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Mazlan daripada Kedah. Ada di talian kita barangkali sehingga sekarang ini. Assalamualaikum Mazlan. Nak baca cadangan sikit dah. Nak baca cadangan, kalau boleh kita setiap rumah kita bela ayam, kita balik asal macam zaman Tun Razak dulu, zaman Hussein On dulu, dia pemerintah. Masa tu kalau kata orang nak anak ayam, kerajaan bagi anak ayam. Kalau orang nak belah lembu, kerajaan beli benih anak lembu. Orang nak belah kambing, beli benih kambing. Kalau zaman tu lah, kalau orang nak belah ikan, kerajaan berbenih anak ikan. Setiap rumah ada ayam zaman tu.
Semua tak boleh yang kedai. Zaman Tun Razak, zaman Tun Hussein On, semua tiap rumah ada ayam. Rumah kampung lah. Rumah bandar tak ada lah. Kalau boleh sekarang buat macam lagi elok macam cadang. Orang nak bela ikan bagi berdensian. Nak bela ayam bagi anak ayam. Kurang-kurang satu rumah 10 ekor ayam. Anak bela lembu bagi 2 ekor anak lembu. Kambing bagi anak kambing. Rasa-rasa negara kita maju. Kalau semua setiap kampung dibeli-beli, itu saya cadangkan saja. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Apa ni Mas Lan dari Kedah. Menarik juga cadangan yang dilontarkan. Cadangan yang menarik. Ya. Tapi kita kena tengok reality. Situation. Betul. Di mana 60 atau 70% warga Malaysia menduduk di urban area, bukan di rural area. Kalau kita kata nak bela ayam, nak bela kambing, nak bela lembu, kita ni kat rural area, macam kat kampung rumah saya, rambutan berlambak kat sana, tak ada orang nak ambil. Durian tu, pokok durian kat sana kan, tak ada orang juga pergi ambil. You see, we have a problem at the rural area. It's a different problem. You see, untuk saya sebetulnya ini yang kecil-kecilan tak salah. Kita boleh menanam cili kat rumah. Semua orang boleh buat. Itu tak ada masalah. You menanam bagus, pass your time, plus makan, tak masalah. Tetapi untuk kerajaan, untuk memastikan bekalan, food security, kita tak boleh tengok food security macam ni. You bela 10. I mean, I'm not saying that cadangan tak baik. Cadangan tu bagus, tapi it's not going to affect the total. Sebab kerajaan dari makro tu, mereka nak tengok food security. Berapa juta ayam kita kena ada, berapa tan beras kita kena ada. So the only way to do is mass production. Mass production maknanya macam kita buat palm oil. Palm oil kita mass production. Tapi untuk ayam ni bukan tak ada, tapi 4-5 orang aja. So eloknya kita ada lagi lebih peternak, bukan saja peternak. Kita ramai peternak orang Melayu juga, kita ramai. Tetapi dia tak ada end to end. Mereka ni ada reban ayam, dia orang membeli pula. DO chick, dia orang yang kontrol tu. Mereka tak ada DO chick. Siapa kontrol DO chick, dia yang kontrol harga ayam. Pasal kalau tak ada anak ayam tu nak mari dari mana? Kalau mereka kata anak ayam hari ni RM4, harga ayam akan melambung jadi RM11. Jadi kalau mereka kata anak ayam ni RM2.5, harga ayam akan jadi RM7.5. The base is there. That DO chick itu memang dia 4-5 orang aja ada. Kita tak ada orang lain kat Malaysia yang ada DO chick, because you need the so-called the grandfather chicken, orang kata. To dapatkan DO chick. And it's not easy. Betul. Saya juga nak dapat pandangan Samirul. Barangkali Samirul, daripada pengamatan anda jugalah. Dengan dilaksanakan apungan harga ayam ini sendiri, apakah anda melihat bahawa ianya akan memberi ataupun satu sokongan yang kuat kepada kemampanan industri pengeluaran ayam tempatan? Okey, sebenarnya saya ada tulis pasal isu makanan ni dan dengan kekangan yang kita ada dan juga masalah kewangan kita dalam New Straits Times pada 11 September dan 18 September. Kalau Google nama saya, insyaAllah ada dalam bahasa Inggeris. Cuma saya nak cerita pasal food ni, macam mana kita kontrol di Malaysia. Kita kontrol ada 3 cara. Kita kontrol dengan cara subsidi supaya tidak melampau dia punya perubahan ya. Kemudiannya kita kontrol supply, dan kita kontrol satu lagi price, sorry apa dia saya tulis kat sini bukan demand kita oh my god, ada dekat sini. Saya want to be I just want to check apa yang saya tulis nanti. Tak boleh nampak, but there's a piece of legislation, dan benda ni ada daripada zaman sebelum perang juga dulu. Sebab dulu orang kontrol dia sorok barang dan sebagainya. Kemudian ni kita ada pencatutan semua tu. In Malaysia apa ayat yang saya tulis dekat sini ini. Okey, itu subsidies, control of prices and control of supply. Okey, betul lah. Jadi memang kita ada akta. Ini akta ni digunakan, perundangan ini digunakan untuk mengawal harga semua. Tetapi kita tahu ada cara orang circumvent. Kalau tidak dia circumvent, tidak akan berlaku lah seperti mana yang Datuk terangkan. Dan sebenarnya kalau kita buat pemodelan ekonomi pun, kita boleh buktikan memang ada unsur-unsur kartel, ada unsur
collusion dan sebagainya. Bila kita buat mathematical model memang akan jelas terbentang. Cuma itu belum di Malaysia, orang belum mahir guna teknik ni lah. Yang kita ada aspek undang-undang. Jadi seperti yang Datuk kata tu, kita boleh tunjuk di mana ada tu semua tu, kita boleh map out. Ini yang saya cerita pasal how the food prices is controlled in Malaysia lah, termasuk yang pencatutan dan sebagainya. Kemudiannya satu lagi saya cerita kekangan fiskal yang kita ada ni. Dan begini, saya bawa cerita begini ya. Subsidis tu kita belanja lebih kurang 80 bilion setahun lah, lebih kurang. Mungkin Datuk lebih tahu. Daripada 80 bilion tu lebih kurang sama dengan kita punya development expenditure, kos perbelanjaan pembangunan. Sebab ada dalam bajet tu ada dua jenis perbelanjaan. Satu perbelanjaan mengurus, satu lagi perbelanjaan pembangunan. Pembelanjaan mengurus tu lah nak bayar gaji dan sebagainya, bayar pencen. Pembelanjaan pembangunan tu untuk masa hadapan, untuk buat sekolah. Jadi subsidi tu almost sama size. Itu, dan subsidi ni dia hangus, dia pakai hangus. Jadi itulah dia antara benda. Dan antara daripada subsidi itu kita pergi juga untuk makanan. Tapi sebenarnya yang paling besar dalam subsidi itu ialah bahan bakar, about 40% minyak. Tapi kalau masalah dia, kalau kita remove subsidi minyak pula, ni akan ada kesan berangkai. Sebab minyak ni terlibat dalam kos pengangkutan. Itu yang ada second round, third round effect dan sebagainya. Ini gambaran kasar. Tapi pun nak cerita lagi boleh pasal subsidi dan kekangan kerajaan yang kita ada. Cuma satu lagi saya nak kata, hutang kerajaan sekitar 1.1 trilion begitu. Yang selebihnya 400 bilion tu ialah hutang yang dijamin oleh kerajaan. Itulah dia total liability. Hutang tu meningkat sekitar 500 bilion daripada tahun 2017 ke 2022. Semasa COVID dan sebagainya meningkat banyak, hampir 500 bilion gitu. Itu hutang. Tapi yang satu lagi ialah hutang yang dijamin oleh kerajaan. Jadi kita jangan kelirukan benda ni. Itu saya nak kata. Saya stop di sinilah. Saya nak dapat pandangan Datuk Wira sebenarnya berkaitan dengan apungan harga ayam ini. Kita nak lihat kepada situasi yang mungkin akan berlaku dalam jangkaan masa yang tidak dapat kita pastikan sebenarnya lah. Kalau kita melihat kepada senario ekonomi semasa, kalau kita lihat kepada senario politik global juga, mungkin ada yang menjangkakan bahawa akan berlaku jugalah sebenarnya beberapa masalah sebenarnya, terutamanya kepada mereka yang terlibat dalam industri supply ayam ini sendiri, baik di Thailand dan di lain-lain negara lah yang terlibat. Harga makanan ayam pun dah semakin meningkat dan ianya mungkin akan terus meningkat sekiranya situasi ini tidak dapat diatasi. Jadi apakah secara peribadi daripada pengalaman Datuk sendiri, Datuk menjangkakan bahawa tidak mustahil sebenarnya mungkin we will be facing the short supply of chicken sebenarnya pada satu masa yang akan datang? You see, short supply of chicken ke, short supply of egg ke, short supply of beras ke, semua boleh berlaku. So kita kena fokus. Jangan kita fokus banyak sangat barang. Apalah food security kita, kita kena pastikan beras cukup. Jadi ruji kita ada, ayam, protein kena ada, sayur kena ada. Itu 3 aja kita memerlukan. Dan bila kita fikir pasal food security, kita tak fikir pasal harga tau. Because bila nak makan, makanan kena ada. Harga tu lain cerita. Because government is there. Government can manage subsidi ke, price control ke apa-apa, dan memastikan food tu cukup. Tetapi bila saya dengar Perdana Menteri kita contohnya dalam bajet dia kata untuk beras contohnya, dia ayam beras dia sama cerita. Kerajaan kata memang kita tak cukup. Kita punya supply of beras walaupun 65%, bila kita keluarkan untuk mihun lah, untuk semua ni, akhir kata baru 42-45% saja. Tu kita kena meningkatkan. Tetapi dalam bajet saya dengar kerajaan kata di Sabah Sarawak untuk jangka panjang, ke jangka pendek dia kata baru 50,000 hektar. Kita memerlukan 500,000 hektar to be self-sufficient. Sebab kita sekarang ni baru 1 juta hektar. 1 juta hektar and we at 42-45%. Orang kata 65%, tak apalah. Nombor tu sini sana tak kisah sangat. Tapi kita ni 1 juta hektar. Takkan dengan 50,000 hektar tu, jangka panjang, kita boleh have self-sufficiency of beras. So somehow the number don't add up. So untuk kerajaan mutlak ni, the number must add up. Tapi untuk ayam sebetulnya kita tak ada masalah tau. Ayam kita
the supply of ayam is enough for the population that we have. Selagi orang ni tak jahat. Dia lain. Beras tu tak cukup. Tak cukup tempat yang kita tanam untuk kita dapat untuk yang kita apa yang memerlukan. Okey? Tapi untuk ayam lebih pada cukup. Selagi orang tak jahat lah. Orang tak jahat. So kerajaan of course with the power that they have can force. If the need arises. Kita nak free economy. Tapi kita jangan takut sangat. If something goes wrong somewhere, the production capacity is there. Most important, kalau kita lepaskan sekarang ekonomi dia, free the economy, so that mereka boleh invest. Production of chicken the last 2 years dah kurang tau. Because bila you buat price control, orang nak invest, dia takut. Dia kata, alamak, kalau saya invest, kalau harga ayam jadi katalah RM10, saya tak boleh jual. Bila Datuk sebut kurang tu, adakah ianya memang naturally ataupun dirancang supaya dikurang? Dirancangkan sebab bila as an investor, kalau selagi ada price control, mereka tengok kalau my cost structure kalau naik, saya tak boleh jual lagi mahal, saya tak nak buat. Tapi kalau tak ada price control, they will invest. Pasal dia kata it's a matter of supply and demand. Okay, dan mereka boleh ekspor. Okay, kita sekarang ni pasal tak cukup harga price control, kita kata ayam tak boleh ekspor, telur tak boleh ni kan. So when you put so many restriction, business get affected. So kalau kita bagi apungkan harga untuk mereka, they can invest, mereka can produce, because it is one of the few things that we can do good in the country tau. There is no problem with chicken production. You see, we have a problem with rice production. We have a problem with cabbage production. Kita tak boleh lawan dengan negara China contohnya. Cabbage kita mahal sangat. Kita nak buat bawang besar, tak boleh. India atau China lagi murah. So, tak apa. Because to me, that is not food security. Food security is beras, kena ada, tepung kena ada, tapi tak apalah. Kita tak makan roti ikut, tak apa, ada beras kan, ada nasi cukup. Dengan ayam, dengan telur tu bertahap. Production of egg pun kita cukup tau. Kita boleh eksport telur. Tetapi kita sekarang ni tak apungkan harga telur. Masalah tu. Jadi production telur ABC memang tak cukup. Tetapi production of telur untuk orang kata omega lebih pada cukup. Maknanya capacity ada, tapi dipindahkan daripada ABC kepada omega. So we have the capacity. So that part of food security untuk ayam dengan telur tu kat Malaysia tak ada masalah. Kalau ada shortage, macam tuan bagi tahu, it is created shortage. It's not a shortage of macam beras, tak cukup ditanam, nak dapat beras dari mana orang kata, nak dapat beras dari mana? Tak ditanam kan? Nak dapat kobis dari mana? Memang kita tak tanam kobis. The plantation numbers are not there. Mungkin Samirul sebagai penganalisis ekonomi lah, bagaimana nak mengatasi masalah seperti apa yang Datuk sebut? Sebenarnya yang Datuk cakap tu betul. We were self-sufficient in eggs and chicken. More than self-sufficient. Daripada 2021 sampailah dia buat langkah tu. Saya pun tak tahu kenapa dia buat langkah tu. Itulah dia. Dan betul juga apa yang Datuk kata pasal beras tu semua, memang kita tak sufficient lah. Dan yang lain-lain tu kita import. Jadi ini berkaitan juga dengan dasar kita, di mana dahulunya kita kata kita nak industrialize, dan bila kita ada duit kita boleh beli. Tapi apa yang berlaku sebenarnya ialah kita mengalami penyah industrian. Begini, pada tahun 2000 begitu, industrial activity industry menyumbang mungkin 35% to the keluaran ekonomi. Sekarang dah jatuh kepada 23% begitu. Jadi berlaku penyah industrial. Sebelum jadi negara maju, kita dah kurangkan aktiviti perindustrian. Tapi pertanian pun kita tak tumpu kan. Sebaliknya kita tumpu kepada services. Dan aktiviti services yang kita buat tu bukannya nilai tinggi. Jadi macam mana kita nak jana pendapatan, dan kita sebaliknya menggunakan strategi untuk membeli barang makanan. Ini masalah dia bila ada pertukaran dalam mata wang asing, di situlah akan datang masalah. Dia begini, lebih kurang 80% daripada urusan perniagaan di dunia adalah dalam mata wang US dollar. Dan kemudiannya komoditis juga dijual dalam US dollar. Begitu minyak dan lain-lain termasuk komoditi makan dan sebagainya
Dan memang negara semua menyimpan reserve dalam US dollar, termasuk China. Yang tak boleh buat tu ialah Rusia. Itu de-dollarization tu cerita lain. Tapi balik kepada ini terlihat selepas pandemik bagaimana global supply chain terganggu dan juga dengan perang Rusia-Ukraine. Maka jelaslah kita akan menjadi mangsa kepada pertukaran currency range, currency exchange volatility dan sebagainya. Kadar pertukaran asing yang meruap sebab kita mengimport dan berapa banyak kita import ya. Saya rasa dah lebih daripada 75 bilion untuk import makanan. Mungkin Datuk lebih tahu. Dan sebenarnya saya pun tak tahu dan mungkin akan cecah 100 bilion. Saya pun tak tahu daripada tourism yang kita dapat tu adakah boleh menyeimbangkan kedatangan pelancong tu, walaupun kita antara negara 10 di dunia yang terbanyak terima. Can it match? You see, that is how much we are spending on food. Itu minta maaf saya banyak guna bahasa Inggeris. Tapi betul lah. Tapi saya rasa pemikiran satu negara dia bertukar. Bukan apa. Dulu semua negara pasal ada globalization. Semua orang kata you produce what you can produce the cheapest. Okay. So kalau China boleh buat kasut murah, bagi dia buat. Kita tak boleh buat kasut. Kita boleh buat ayam murah, kita buat ayam. Kita jual ayam ke China, kita beli kasut daripada China. Tetapi lepas peperangan dan Amerika inward looking. Dulu semua kata free economy. Amerika lah satu-satu negara orang kata bila it suit their purpose, that is correct. So bila mereka besar, mereka murah pada masa tu, mereka boleh mengeksport, mereka kata free economy. Sekarang bila China dah besar, dia kata it's not free economy, it is security pula. So they start putting block. Jadi sekarang the world has changed. Has changed into China, ASEAN. So kita at least kurang-kurang betul saya dengar baru ni ASEAN dia kata kita tak boleh fikir semua orang, marilah kita ASEAN ni bekerjasama. Kalau saya tak cukup beras, dek, bagilah saya beras dulu, kan? Kalau awak tak cukup ayam, saya bagi ayam pada awak dulu. So sometimes kita kena buat macam tu. Selain daripada ASEAN sebenarnya tu, kita semakin suntuk masa sebenarnya. Mungkin pendekatan yang perlu diambil sebenarnya oleh pemborong dan juga penjual bagi sama-sama memastikan bahawa harga ayam pada tahap yang munasabah. Betul. Betul. Dan sebetulnya orang tidak tahu pengeluaran ayam terbesar di ASEAN ni sebetulnya Indonesia. Untuk telur pun Indonesia juga. Tapi of course population mereka besar. So mereka tak cukup dan kadang-kadang mereka kena import. Tapi sebetulnya ayam Indonesia pun ekspor. Baru-baru ni bila kita blok ekspor daripada ayam daripada Malaysia pergi Singapura, ayam daripada Indonesia masuk kat Singapura. So sekarang kita dah masuk balik kat Singapura susah. So ini sebab semua because of price control. Sebetulnya ini semua bermula price control. Bila you control price, the manufacturing, penternak, dia kata saya tak nak invest. Tak invest, kita tak cukup, kita kata block export. Saya sendiri kata tak cukup kat sini, jangan export. Betul lah. Pasal kita kena jaga diri negara kita sendiri. Tapi kita block export, orang lain masuk pergi kat Singapura. Sekarang kita kata ayam dah cukup. Export, Singapura kata terima kasih. Hari tu saya beli. Dulu saya ingat you kawan saya. Saya beli dengan you. Tapi lepas tu you export, you block, saya nak pergi mana? So saya dah cari isteri nombor 2 dia kata. Just in case. Jangan dia cari isteri ketiga pula, kita lagi susah nanti. So I think it's very important in business. We don't have ad hoc policies. Kita kena negara lain, dia orang tak buat price control tau. Dia orang tak buat price control. Harga gula kat Filipina RM6. Harga gula kat Thailand RM3.80. Tapi dia orang tak buat price control. Kita gula RM2.85. Kat sebelah kita RM3.60, RM3.8. Mesti ada tirisan. We have to be free and correctly. What the government thinking is correct. Mereka akan keluarkan subsidi. Dan mereka akan bagi STR, direct cash transfer. Tapi tunggu padulah. Baru ni terima kasih, kita bersyukurlah YB kita dah PT dah balik. Kita dengar apa sedih hari tu. Saya banyak bekerja dengan YB. Dia bekerja kuat untuk so-called sistem padu ni. Dan saya diberitahu bulan 1 ni insya-Allah
mereka akan bermula test run ke apa. Kalau itu dah jalan, saya rasa kerajaan lebih berani untuk mengapungkan atau remove price subsidies sebab mereka boleh membagi direct cash transfer pada B40 macam tuan kata tadi. Okey. Kita nak sambung lagi tapi sayang sekali lah masa begitu suntuk sebenarnya. Jadi apapun yalah mungkin kita akan sambung lagi lah berkaitan dengan isu ini di masa-masa yang datang. Dan saya percaya Datuk Wira, Dr. Amir dan juga mungkin Samirul juga akan dapat bersama dengan kami semula. Jangan lupa krisis yang akan datang, krisis gula. Itu juga akan berlaku sebenarnya. Okey, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan sebelum kita berpisah, barangkali sesuatu yang harus kita ingat ialah tentang rakan-rakan kita yang masih lagi menderita sebenarnya di bumi Gaza di Palestin. Dan sama-samalah kita mengambil kesempatan ini untuk mendoakan semoga mereka sentiasa berada dalam situasi terkawal, dan sama-samalah kita berdoa semoga segala masalah yang mereka hadapi itu akan dapat diringankan bebannya. Jadi seperti apa yang selalu kami sebut, dari sungai ke sanggara, Palestin tetap merdeka. Kita jumpa lagi. Kita boleh doa. Ya. Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulan